Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, salam perkenalan daripada saya, Cikgu Muzayana binti Samilan, dan saya akan mengajar subjek PGPK bagi tingkatan 2 Akindi, 2 cerdas, karisma, iltizam dan juga 2 murni. Okey, kita teruskan kepada keperluan mata pelajaran. Okey, ada tiga aspek penting. Okey, yang pertama buku teks PGPK seperti yang anda lihat di sini. Okey, ini adalah buku teks pendidikan jasmani dan kesihatan kita. Okey, untuk tingkatan 2, boleh download ataupun saya cuba share. Saya akan sharekan buku pendidikan jasmani. Okey, kemudian perlu sebuah buku tulis. Okey, tapi bagi pelajar-pelajar yang belum sempat untuk beli buku tulis, tak ada masalah. Awak boleh gunakan mana-mana buku kosong. Okey, mana-mana A4 paper ataupun textpack. Cuma nanti apabila buka sekolah, tak perlulah nak salin semula. Boleh compilekan sahaja, buat satu, kita kata, bukukan. Okey, dan akhir sekali ialah committed dan juga disiplin. Okey, tak lupa saya ajar 2 cerdas, saya ajar juga 2 murni. Okey, 2 cerdas bagus. Okey, 2 cerdas ni bagus waktu dalam PDP bersemuka, tetapi agak krik-krik. Okey, dalam PDP secara online. 2 murni pun begitu juga. Okey, mungkin salah satunya kita dah habis silibus di sekolah. Jadi bila kita belajar secara norma baharu, okey, mungkin semua nak rehat lah, mungkinlah, saya beranggapan begitulah. Okey, jadi tahun ni saya harap semua murid boleh committed dan juga berdisiplin, okey, dalam melaksanakan semua tugas yang diberi. Okey, kita tengok kepada seterusnya. Okey, pengenalan kepada PJPK tingkatan 2. Okey, apa itu PJPK? Apa itu PJ? Apa itu PK? Okey, PJPK adalah pendidikan jasmani, PJ untuk pendidikan jasmani dan PK untuk pendidikan kesihatan. Okey, pendidikan kesihatan kita bahagikan kepada 3 bahagian. Sekejap Okey, kita bahagikan kepada 3 bahagian, iaitu unit 1, unit 2 dan unit 3. Paling banyak sedikit kita akan belajar pada unit 1, iaitu pendidikan kesihatan, reproduktif dan sosial. Okey, yang mana dia merangkumi tentang kesihatan diri, penyalahgunaan bahan, okey, pengurusan mental, emosi, bagaimana hubungan kekeluargaan, hubungan kita dengan individu yang lain, okey, penyakit dan juga keselamatan. Dan unit 2, kita sentuh kepada pemakanan. Okey, macam mana kita nak tahu makanan yang selamat ataupun tidak. Dan akhir sekali ialah pertolongan cemas, iaitu yang akan menyentuh tentang prosedur tips. Okey, itu adalah bahagian pendidikan kesihatan. Okey, macam mana pula dengan pendidikan jasmani? Okey, lihat betul-betul ya. Kita terutama pelajar lelaki. Okey, pendidikan jasmani kita akan sentuh 8 unit. Okey, yang pertama ialah gimnastik asas. Okey, unit 2 pergerakan berirama, kemudian kategori serangan, bola baling, rugby sentuh, kategori jaring, sepak takraw, okey, memadang, kriket, okey, olahraga, lumba jalan kaki, lompat jauh, reja lebing, reaksi dan kesenggangan dan juga kecergasan. Okey, jadi kalau pelajar-pelajar lelaki tu sila lihat ada tak permainan bola sepak? Tak ada kan? Jadi kalau kata awak bertuah, okey, dapat saya lah nanti selepas kita kata sekolah dibuka. Okey, tapi selalunya cikgu lelaki lah. Jadi jangan terkejut kalau saya tidak benarkan pelajar untuk bermain bola sepak, ataupun sekali-sekala mungkin kita akan bagi, okey, untuk melepaskan kerinduan, okey, bermain dengan kawan-kawan. Tetapi secara asasnya bola sepak tidak termasuk dalam silibus pendidikan jasmani. Okey, dan juga pendidikan jasmani dan juga pendidikan kesihatan, ini kedua-duanya setiap unit kita akan taksir.
Okey, untuk pentaksiran bilik darjah. Okey, dan nombor baharu, okey, pendidikan jasmani juga akan dibahagikan kepada dua. Satu, pendidikan jasmani di padang, dan satu lagi ialah pendidikan jasmani di dalam kelas, di mana di dalam kelas ini kita akan belajar secara teori. Tetapi kita telah pun laksanakan semasa bermula tahun lepaslah. Okey, itu pendidikan jasmani. Kita lihat kepada penyediaan buku. Okey, jadi bagi mereka yang tak ada buku, bukan tak ada buku lah. Sebelum kita memulakan kelas, saya harap pelajar dapat siapkan indeks dahulu. Bilangan, bila tarikh kita belajar, tajuk apa yang kita belajar, tanda tangan dan juga catatan. COVID, awak boleh tulis bilangan, tarikh, tajuk, tanda tangan. Katakan saya telah berikan jawapan untuk saya makan. Awak dah cek ataupun saya telah cek online, awak boleh tanda tangan di sini. Nanti bila buka sekolah, bahagian tanda tangan saya akan ambil alih. Dan juga catatan. Telah buat pembetulan ataupun tidak dan sebagainya. Itu untuk indeks. Seterusnya ialah saya akan jelaskan tentang peraturan dalam pendidikan jasmani. Peraturan apabila pendidikan jasmani, kelas pendidikan jasmani ya. Pemakaian perlulah memakai baju sukan yang sepatutnya, bukan pakai baju sukan yang berwarna, tapi pakai baju yang untuk aktiviti. Bukan juga waktu PJ fikir pakai baju unit uniform. T-shirt unit uniform, tidak. Boleh kena pakai baju aktiviti sekolah. Kemudian sila lihat kalau pelajar perempuan, sila lihat kepada baju, sila lihat kepada seluar. Pastikan anda memakai track bottom yang dibenarkan. Bukan seluar likra. Dan juga baju, pastikan baju yang bersesuaian, bukan baju yang telah kita kata dijahit semula, di kedai-kedai yang luar, bukan baju yang terlalu ketat untuk pelajar perempuan. Manakala pelajar lelaki, pemakaian sama juga, bukan pakai baju unit uniform. Dan pakai ketika pendidikan jasmani berlaku, bukan sewaktu pendidikan, kita kata pendidikan kesihatan. Dalam kelas kita pakai baju sekolah seperti biasa, tetapi apabila aktiviti di padang, kita pakai baju yang sepatutnya. Kasut, pakailah kasut sekolah. Bukan kasut sukan. Untuk PJPK, kita akan laksanakan ujian segak dan juga ujian bertulis, di mana ujian segak ni penyertaan murid dalam ujian segak akan menyumbang markah dalam ujian bertulis. Dan ujian segak selalunya kita akan lakukan bulan Mac. Tapi tahun ini COVID, kita tak ada pasti lagi, kita akan lihat perkembangan semasa. Sepatutnya dan selalunya ujian segak akan berlaku pada bulan Mac dan juga bulan Ogos. Setiap tahun. Kepentingan ujian segak. Ujian segak akan melihat kepada kecergasan pelajar. Jadi ketika melaksanakan ujian kecergasan ini, saya harap murid dapat menulis, melengkapkan maklumat-maklumat dengan betul. Dan ujian segak ini penting sekiranya kita ingin memasuki sesuatu institusi, contoh college vocational. Kalau college vocational ni, ujian segak ni sangat penting sebab dia nak lihat apa? Dia nak lihat kecergasan sama ada anda ini fit ataupun tidak. Markah untuk ujian bertulis, markah penuh ialah 40 markah. Manakala 60 markah lagi akan ditambah melalui segak. 20 markah segak.
Kalau kata awak dengar, okey cikgu kata minggu depan kita akan buat segak. Tapi awak rasa awak tak nak buat ujian segak. Jadi awak pun ponteng sekolah. Okey, tak datang sekolah. Cakap dengan mak tak sihat, sakit kepala dan sebagainya. Maka secara automatik 20 markah ini akan ditolak. Sebab awak tak laksanakan ujian segak. Okey, jadi 10 markah sia-sia. Kita tengok sikap awak di dalam kelas. Okey, attitude awak dalam kelas. Okey, COVID. Kita tengok aktiviti awak, sia-sia awak macam mana, tanggungjawab awak dalam melaksanakan tugasan, penyertaan awak dalam setiap tugasan yang diberi. Okey, kemudian nota, kita semak nota. Dan 20 markah kemahiran ni akan dinilai dalam padang. Okey, dan kemahiran ini juga akan mempengaruhi tahap penguasaan PBD 1 hingga 6. Okey, untuk pendidikan kesihatan tak ada masalah. Pendidikan kesihatan murid mampu untuk mencapai tahap 5, untuk mencapai tahap 6 itu tak ada masalah. Tapi untuk pendidikan jasmani, bagi mencapai tahap 4, okey, murid sekurang-kurangnya perlu ataupun mampu untuk melaksanakan pergerakan ataupun lakuan yang betul dalam kita kata dalam disiplin pendidikan jasmani. Okey, itu paling penting. Jadi kita belajar, kita cuba bila cikgu minta, okey, untuk awak lakukan. Okey, jangan sentiasa berada di belakang tetapi sentiasalah berada di hadapan. Okey, sebab tahap 4, 5, 6 ni adalah sesuatu tingkah laku yang boleh dicontohi. Awak mampu untuk mengajar kawan-kawan yang lain. Okey, jadi kita lihat kepada seterusnya bagaimana pelaksanaan sesi pembelajaran kita bagi tahun 2021. Okey, kaedah pembelajaran yang pertama, Google Meet. Okey, bukanlah kita kata setiap kali kelas saya akan lakukan Google Meet, tidak. Tapi Google Meet ni kita akan laksanakan apabila kita masuk kepada tajuk yang baru. Dan juga Google Meet ini saya akan, sebab saya ajar 5 kelas, okey, jadual anjalnya 5 kelas. Jadi kemungkinan berselang-seli akan ada kelas yang saya akan ajar melalui Google Meet. Akan ada kelas yang saya akan ajar melalui pemberian video seperti ini. Okey, sebab untuk Google Meet kapasiti kelas ataupun kapasiti murid adalah 100 orang sahaja. Tapi kalau awak setuju untuk gunakan kaedah Zoom, kita boleh laksanakan untuk ke semua 5 kelas. Tapi bila Google Meet nanti, awak perlu isi 1 borang. Saya akan sediakan borang untuk awak isi awak daripada kelas mana. Okey, kemudian online video seperti sekarang. Okey, tetapi bukan live lah. Online video, recorded video sebenarnya. Okey, dan juga Telegram adalah yang paling penting. Tak lepas saya gunakan WhatsApp. Tapi penggunaan WhatsApp dia memakan data yang sangat banyak. Jadi untuk Telegram dia adalah lebih ringan. Dan sekiranya ada kawan-kawan yang baru join, jadi dia boleh lihat maklumat-maklumat yang di atas. Jadi itu adalah pada saya adalah lebih memudahkan untuk semua. Cuma yang tak ada Telegram ni perlu download lah. Okey, itu sahaja untuk sesi pengenalan subjek. Okey, minggu ni kita tak ada latihan pun, jangan risau. Awak fahamkan sendiri, awak fikirkan balik. Okey, kita kata revise balik apa yang telah belajar tingkatan 1, apa yang telah awak laksanakan semasa tingkatan 1. Jadi untuk 2021 kaedah pembelajaran secara maya, okey, jadilah yang lebih baik. Okey, jadi yang lebih positif, jadi seorang murid yang lebih bersemangat. Sebab pentaksiran akan berlaku sepanjang masa. Saya akan buka buku baru, bermaksud saya tidak kenal sikap awak bagaimana. Okey, saya tidak akan simpan nilai-nilai awak
tahun lepas. Okey, jadi pentaksiran bergantung sepenuhnya terhadap pembelajaran online. Jadi harapan saya semoga semua dapat komited dalam tugas ataupun kelas yang akan kita adakan. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Bye-bye.